naik kapal terbang. Hari ni terbang ke Chicago, esok boleh balik ke Kuala Lumpur semula. Chicago dekat US dia boleh pergi tuan-tuan. Dia boleh balik semula ke Malaysia dalam masa tak sampai 3 hari pun. 2 hari, 3 hari balik semula ke Malaysia. Payah ke tuan-tuan? Masuk duduk kat business class. Business class, first class. Duduk, datang stewardess bawa minuman. Ramadan. Boleh tanya pula, excuse me sir, sorry sir for interrupting you. Kan? Biasalah pramugari kan. Whisky sir, no thanks. Brandy please. Bila stewardess datang bawa whisky, tak, terima kasih. Brandy please. Brandy boleh, whisky tak nak. Susah ke? Tak susah. Tapi kenapa boleh puasa, boleh buka? Kerana sebabnya, kata ulama, illah dia, sebab as-safaru, sebab bermusafir. Apa hakikat dia? Wallahu a'lam bishawab. Kita tak tahu tuan-tuan apa sebenarnya yang Allah berikan pada kita, kerana kita sangatlah lemah. Kita balik kepada rujukan utama kita kepada Allah. Bahkan di sana ada perkara-perkara yang kita tidak faham kadang-kadang. Kadang-kadang tuan-tuan buka kitab tafsir ulama'-ulama' dulu. Bagaimana ulama' dulu boleh menceritakan di langit ada satu bintang. Bintang itu jarak dengan bumi 1000 tahun perjalanan cahaya. Tuan-tuan, cahaya satu saat dia pergi 3000 batu. Macam mana ulama' ni boleh cerita? Di sana ada bintang. Di sana ada bintang yang jarak dengan bumi 1000 tahun perjalanan cahaya. Bagaimana ulama' yang duduk di padang pasir, dia boleh menceritakan apa yang ada di dalam laut, dalam kitab tafsirnya. Seolah-olah ulama' ini dia memiliki pengalaman menyelam dalam dasar laut selama 50 tahun. Tuan-tuan, bagaimana Nabi Musa, apa beritahu kepada Nabi Musa telah diterangkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panduan kepada umatnya supaya mereka dapat menjaga diri, berwaspada dan tetap berada dalam ajaran-ajaran yang murni serta terhindar dari segala kerosakan dan bahaya kesesatan. Disebutkan oleh Rasulullah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya seperti berikut. Hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan. Nak terangkan hadis ni baru kita faham apakah maksudnya. An Abi Zaidin Amr ibn Akhtabal al-Ansari radhiyallahu anhu qala salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadaratil zuhr fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khataba hatta hadaratil asr thumma nazala fa shalla ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فعلمنا أحفظنا رواه مسلم. Artinya daripada Abu Zaid iaitu Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh bersama kami. Kita tuan-tuan, kita lepas solat subuh, besok kita ada kuliah subuh. Nabi lepas solat subuh ada kuliah subuh. Tapi subuh Nabi kuliah ada sampai kepada maghrib. Tengok hadis ni Nabi kata apa? Kata Amru ni kata apa? Abu Zaid kata apa? Nabi bersembahyang subuh bersama berjemaah dengan kami. Kemudian beliau terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah sehingga sampai masuk waktu sembahyang zuhur. Daripada subuh Nabi berkhutbah di atas mimbar, Nabi berceramah sampai zuhur. Subuh sampai zuhur. Kalau zaman ni tuan-tuan tak sempat pergi pasar tani tuan-tuan. Tak sempat. Subuh sampai zuhur Nabi berkhutbah. Lepas tu kemudian beliau turun dari mimbar dan bersembahyang zuhur bersama kami. Setelah selesai sembahyang zuhur, beliau terus naik lagi ke atas mimbar dan menyambung khutbahnya sampai masuk waktu asar. Daripada zuhur turun sekejap, berhenti solat zuhur, lepas tu naik balik mimbar, sambung sampai asar. Allah, tuan-tuan, hebatnya khutbah Nabi.
Maka beliau turun dari mimbar dan bersembahyang asar bersama kami. Setelah selesai sembahyang asar, beliau naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan khutbahnya sehingga tenggelam matahari. Beliau memberitahu kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi. Maka sesiapa yang terpandai, yang cerdik di antara kamu, dialah yang paling banyak menghafaznya hadis riwayat Muslim. Maknanya Nabi, satu hari Nabi naik, Nabi bersolat subuh. Habis solat subuh, Nabi naik atas mimbar, Nabi bagi tazkirah, Nabi bagi kuliah. Kuliah Nabi tu berhenti bila? Masuk waktu zuhur, turun mimbar, solat zuhur. Lepas tu sambung khutbah. Sampai bila? Sampai asar. Berhenti asar, sambung solat asar. Habis solat asar, Nabi sambung naik atas mimbar, Nabi khutbah, Nabi tazkirah, Nabi kuliah sampai waktu maghrib, tuan-tuan. Daripada subuh sampai maghrib. Kita tazkirah Ramadan baru 20 minit dah pening kepala dah. Bilalah ustaz ni nak cakap, bilalah ustaz ni nak pergi, bilalah ustaz ni nak cakap wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita kena kat kuliah Nabi, agaknya berdengung juga kita. Nasib baik tak duduk kat kuliah Nabi kita ni, tuan-tuan. Kan? Kena orang tak biasa, tuan-tuan. 10 minit dia risau. Sebab tu saya kat pejabat, saya lontarkan satu idea. Kami buat satu kuliah yang dipanggil KULIM, KULIM, kuliah 5 minit. Bila orang dengar kuliah 5 minit, orang suka datang ramai-ramai dengar. Padahal 1 jam juga. Nak ceritanya orang suka begitu. Tapi nak ceritanya, dalam khutbah yang panjang, ceramah yang panjang, Nabi ceritakan perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi. Dan Nabi sebut, barang siapa yang kuat hafalan dia, yang pandai, yang bijak, maka dia dapat menghafaz banyak perkara yang Nabi sampaikan pada hari tersebut. Maknanya, dalam khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang itu, telah diterangkan hal-hal yang berkenaan dengan makhluk dari permulaan penciptaannya hingga ke akhir zaman, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh dan hari kiamat. Berkata Huzaifah Ibnul Yaman, terkadang aku terlihat suatu yang telah aku lupakan, maka kembali ingatanku kepada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengingatinya kembali. Samalah halnya salah seorang kamu yang mengenal semula sahabat yang telah lama hilang dari ingatannya apabila ia bertemu semula dengannya. Tuan-tuan, Huzaifah Al-Yaman, Huzaifah Ibnul Yaman, dia berkata daripada khutbah Nabi yang panjang tu, sehingga dia teringat perkara-perkara yang Nabi pernah sebut yang dia terlupa. Nabi khutbah mengenai permulaan penciptaan makhluk, perkara-perkara yang berlaku dan akan berlaku seterusnya sebagai peringatan kepada sahabat-sahabat. Antaranya bila duduk kat situ Huzaifah Ibnul Yaman, dia kata, aku seolah-olah teringat balik perkara-perkara yang aku pernah terlupa akan dia, yang Nabi pernah sebut. Seolah-olah orang yang telah berpisah dengan sahabatnya lama tiba-tiba berjumpa kembali. Begitulah keadaannya. Seolah-olah tuan-tuan pergi open house tempoh hari, terjumpa kawan baik satu kelas dulu, sama-sama curi rambutan, sama-sama ponteng kelam masuk dalam kebun. 20 tahun, 30 tahun lalu tiba-tiba jumpa ke open house, terkenang nostalgia yang lama. Betul tak? Kita dah lama tak jumpa, tiba-tiba terjumpa, kita teringat kenangan-kenangan manis bersama dengan dia. Begitulah suasana yang disebutkan oleh Huzaifah Ibnul Yaman apabila Rasulullah menerangkan peristiwa-peristiwa dalam hadis yang panjang ini, dalam khutbah ini, menerangkan kepada kita, tuan-tuan, perkara-perkara yang bakal berlaku. Sebab itu perkara ini kita ambil ia sebagai perkara yang penting, sebagai mau'izah, peringatan kepada kita. Sebab dalam sebuah hadis yang lain kita akan bincangkan nanti, apabila Rasulullah menyebut dalam hadis tersebut, idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum, rawahu Muslim. Sehingga apabila maka orang yang berkata, seorang berkata kepada, sehingga disebutkan dalam hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang berkata orang ramai sekarang ini sudah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka.
Nak ceritanya sampai kepada peringkat manusia, apabila ada seseorang berkata rosaklah umat ini, yang cakap rosaklah umat, dia yang paling rosak sebenarnya memandang kerosakan orang lain. Nak ceritanya di akhir zaman, dalam suasana yang begitu keliru, yang begitu bercelaru, yang haru biru, mana kita kembali kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, pusaka yang begitu hebat, Al-Quran, yang kedua hadis-hadis tinggalan Rasulullah sebagai pengubat jiwa kita, sebagai panduan hidup kita, sebagai ayat-ayat motivasi boleh menyuntik dalam kehidupan kita, dalam melayari bahtera kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sebagai mukadimah itu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa akan datang, dalam perjumpaan akan datang. Kita akan pergi, kita habiskan sedikit mukadimah, kita masuk dalam hadis yang pertama daripada kitab. Kitabnya sangatlah pendek, kecil je, tak besar tuan-tuan. Harga dia tuan-tuan, harga dia tak mahal lah. RM6 je. RM6 saja. Kitab ni penting tuan-tuan. Kalau kita agama ni, walaupun dia pendek, selalunya kitab agama ni paling payah nak habis. Sebab selalunya orang baca kitab agama nak tidur. Itulah. Nak tidur baca kitab agama walaupun 10 muka surat. Muka surat pertama 10 tahun. Muka surat kedua 10 tahun, dah 20 tahun. Bila dia buka saja, dia tengok saja, dia akan tertidur dan kitab akan baca dia. Kan? Kurang-kurangnya kalau kita ada pegangan, kita ada kitab, insya-Allah kita boleh ambil kitab ni dan boleh kita ambil rujukan. Kitab ni dalam bahasa Jawi tuan-tuan. Jawi. Jawi ni kalau berkitab lagi cantik. Lebih-lebih Jawi lama kan payah. Jawi lama kan payah. Jawi bukan Jawa, Jawi. Kan? Ada kadang-kadang masalah bila anak murid tak berkitab, guru berkitab. Kalau guru salah, siapa nak betulkan? Kan? Kadang-kadang ada guru mengajar kitab Jawi lama. Dalam bab taharah. Adapun taharah itu meratakan air. Meratakan air ke seluruh badannya dan menyelat-nyelat air pada bulu romnya, ra, waw, mimnya, romnya, padahal bulu romanya kan. Maka nak murid tak faham. Ustaz nak tanya ustaz, apakah bulu romnya itu? Adapun bulu romnya itu ialah bulu sejenis burung dalam syurga. Ustaz, tadi ustaz cerita taharah, lah ni cerita bulu burung dalam syurga. Saya tak faham. Ustaz pun menjawab, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Maka anak murid pun dia tak bertanya. Sebab masalah apa? Masalah ialah kitab. Kitab ni penting tuan-tuan kan. Sebab kitab ni bila silap sikit dia akan, sebab tu guru perlu dibetulkan oleh orang ramai. Maknanya saling berkitab. Kitabnya pun kebetulan saya ada. Saya ingat nak membawa kitab Jami'ul Ulum wa Hikam, himpunan ilmu dan juga hikmah, Ibn Rajab, hadis 60. Dia ada 2 jilid tebal, 2 mujallad tebal. InsyaAllah kalau panjang umur kita habis hadis 40 ni, kita pergi ke hadis 60. Hadis 60 kupasan daripada Ibn Rajab, sambungan daripada Tok Guru Imam Nawawi 40 hadis dan seterusnya. Dan kita lihat insya-Allah kita boleh bincang pada masa akan datang. Sekiranya habis panjang umur kita habis kitab ni, kita pergi kepada kitab hadis 60. Mudah-mudahan Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Wahai Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami minta jauh daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak merasa takut, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, daripada doa yang tidak engkau terima akannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lemah, kami hina, kami dhaif ya Allah, kami jahil, kami angkuh ya Allah, kami angkuh kepadamu ya Allah. Betapa lama hidup kami ya Allah di atas muka bumi ini. Ketika usia muda kami habiskan dengan dunia ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah pada malam ini dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Janganlah engkau pandang kami pada malam ini ya Allah dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Kami merendahkan diri kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang hina pada malam ini. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Walaupun pintu-pintu syurga telah engkau tutupkan kembali, walaupun pintu-pintu neraka telah engkau bukakan semula ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkan dosa ayah kami, ayah yang telah membanting